Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Februari bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Buruh binaan pesalah halwat pertama di Terengganu disebat Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu. Juga mayat mangsa lemas di tarik ombak dijumpai terapung selepas hampir 30 jam operasi pencarian. Seorang buruh binaan menjadi pesalah khalwat pertama di Terengganu yang dijatuhi hukuman sebatan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu di bawah Seksyen 31(A) Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu Pindaan 2022 yang berkuat kuasa 1 Januari lepas. Hakim Syar'i Hamidi Syafi'i menjatuhkan hukuman 4 sebatan dan denda RM3,000 atau penjara selama 6 bulan sekiranya denda gagal dibayar ke atas Muhammad Effendi Awang 42 tahun. Hukuman sebat dikenakan ke atas lelaki tersebut kerana ia merupakan kesalahan keduanya yang pernah dihukum bagi kesalahan sama pada Julai tahun lepas. Berdasarkan enakmen kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu Pindaan 2022, kesalahan halwat bagi kali kedua dan seterusnya boleh dikenakan hukuman sebatan sehingga 6 kali, denda sehingga RM5,000 atau 3 tahun penjara. Berdasarkan pertuduhan, lelaki itu didapati berada bersama seorang perempuan berusia lingkungan 30-an yang bukan isteri atau mahramnya antara 1.10 pagi hingga 2.15 pagi di dalam tingkat 3 di sebuah premis kosong yang sedang dalam proses baik pulih di daerah Kemaman. Mahkamah turut memerintahkan lelaki itu menjalani hukuman sebat dalam tempoh 14 hari bermula hari ini sekiranya tiada rayuan dikemukakan tertuduh. Dalam penghakimannya, Hamidi berkata selain sebagai balasan atas kesalahan dilakukan, hukuman yang dikenakan pada hari ini adalah bertujuan untuk mendidik pesalah dan masyarakat. Jelasnya di Mahkamah Sivil pada zahirnya nampak azab, sedangkan di Mahkamah Syariah sebatan jauh lebih ringan dengan harapan didikan daripada Allah itu sampai. Cubaan menyeludup masuk air Zam-Zam dari negara jiran berjaya digagalkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kedah di pintu sempadan. Pengarah JKDM Kedah berkata hasil pemeriksaan terhadap muatan di bawah sebuah lori kontena, pihaknya merampas 5,000 botol air Zam-Zam bernilai hampir 1.3 juta ringgit dipercayai untuk pasaran menjelang Ramadan. Menurutnya, lori kontena tersebut memasuki negara dari Thailand melalui pintu sempadan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan mengikrarkan dagangan sebagai pelembut pakaian. Nur Izzah berkata, air Zam-Zam tersebut disembunyikan di bahagian belakang muatan kontena sementara di bahagian pintu kontena disusun kotak mengandungi pelembut pakaian bagi mengaburi pihak kastam. Modus operandi bagi kes ini adalah fabric softener tu diikrar sebagai dummy saja sebenarnya untuk mengaburi pihak kastam. Sebab bila kita tengok dia susun penuh dekat depan pintu kontena tu dan air Zam-Zam ni di belakang. So seperti yang tuan-tuan semua maklum juga, air Zam-Zam ni adalah barang yang diklasifikasikan sebagai barang larangan import mengikut butiran. Menurutnya, lori kontena tersebut dipandu oleh seorang warga negara Thailand bersama seorang kelindan yang juga warga negara sama. Kedua-duanya berserta kontena dibawa ke stor penguatkuasaan Jabatan Kastam Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Seorang penghantar makanan yang didakwa membakar kereta polis bantuan di stesen MRT minggu lalu mengaku tidak bersalah di 2 Mahkamah Petaling Jaya atas 2 tuduhan melakukan khianat. Muhammad Hasif Shazani Zulkifli, 26 tahun, didakwa melakukan khianat api dengan membakar Proton Preve putih milik polis bantuan prasarana di stesen MRT Mutiara Damansara 1.17 pagi 15 Februari lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, penjara maksimum 14 tahun dan denda. Tertuduh juga berdepan kesalahan khianat dengan menconteng dinding di stesen terbabit. Kes akan disebut semula pada 21 Mac.
Polis dilaporkan menahan lelaki terbabit di Flora pada hari kejadian kerana disyaki membakar kereta itu hasil maklumat diterima. Suspek ditahan selepas dikesan memuat naik video berdurasi 5 saat kejadian kebakaran itu dalam aplikasi TikTok atas akaun miliknya. Turut dirampas tukul besi dan botol air yang disyaki digunakan bagi mengisi petrol untuk digunakan dalam kebakaran itu. Di Kedah, pemandu Mercedes-Benz sempat keluar menyelamatkan diri apabila kenderaannya terbakar di Kampung Pulau 3, Kuala Muda, dan ia adalah kejadian kedua membabitkan kereta jenama sama dalam tempoh kurang 24 jam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Aman Jaya, Azhari Abdullah berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada 12.24 tengah hari. Sepasukan anggota dihantar ke lokasi dengan dibantu anggota Pasukan Bomba Sukarela PBS Semeling dan PBS Bedong. Setibanya di lokasi, didapati kebakaran itu membabitkan kereta Mercedes-Benz yang musnah 80% dan ketika kejadian tiada mangsa di dalam kenderaan terbabit. Api berjaya dipadam sepenuhnya dan operasi tamat 1:04 tengah hari. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dalam kejadian semalam, seorang lelaki dan wanita sempat menyelamatkan diri apabila keluar dari Mercedes-Benz CLA 200 yang terbakar di kilometer 82.0 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Gurun. Mayat ahli perniagaan ditemukan lemas selepas dipercayai ditarik ombak semasa melakukan aktiviti air di pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu petang tadi. Mayat Zulkarnain Muhammad Zubir, 44, dijumpai terapung selepas hampir 30 jam operasi pencarian dilaksanakan. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu Muhammad Basri Kamaruzaman berkata mayat mangsa dikesan terapung oleh nelayan kira-kira 4 petang berhampiran Pulau Gemia, Marang. Katanya mayat yang masih lengkap berseluar itu dikesan pada jarak 16 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Kita mendapat maklumat bahawa terdapat satu body dipercayai lelaki berseluar pendek berwarna hitam telah terapung di berhampiran kawasan Pulau Kapas, Marang pada jam 4 petang. Dan berdasarkan maklumat tersebut, bomba bersama polis marine dan maritim telah ke lokasi di mana dipercayai mangsa berjumpa, dan pada jam 4.34 petang pasukan bomba telah mengambil mangsa dan membawa mangsa tersebut ke jeti Pulau Marang. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pada Ahad, kegembiraan 4 sekeluarga berkelah di pantai Batu Buruk bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka dikhawatiri lemas. Mangsa Zulkarnain Muhammad Zubir, 44, berasal dari Kuala Lumpur, hilang selepas dihanyutkan ombak ketika bersiar-siar di tepi pantai. Tempoh sah laku pasport Malaysia mungkin dipanjangkan kepada 10 tahun berbanding 5 tahun ketika ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kajian itu dibuat memandangkan kebanyakan negara ASEAN sudah berbuat demikian. Katanya Jabatan Imigresen dalam proses untuk melakukan kajian bagi memperkenalkan pasport dengan tempoh sah laku selama 10 tahun. Kajian itu akan dibuat dalam tempoh yang munasabah sebelum keputusan sama ada dikekalkan 5 tahun atau dipanjangkan tempoh sah laku dimuktamadkan. Maklumnya, kerajaan akan mengambil semua perkara, maklum balas orang awam dan pemegang taruh. Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia sebelum ini mengesyorkan tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa ditambah daripada 5 kepada 10 tahun dengan kadar bayaran sewajarnya. Jelasnya, buku pasport dengan muka surat sedia ada boleh digunakan tetapi hanya tambah tempoh sah laku sahaja. Perkara itu akan menjimatkan kos kerajaan di samping menambah hasil negara. Seekor kucing terpaksa menanggung kesakitan selama hampir 2 jam selepas tersangkut pada lubang dinding rumah. Difahamkan haiwan itu tersangkut selepas mengejar lipas sehingga ke lubang berkenaan.
Setelah menilai keadaan, pasukan pertahanan awam memecahkan tembok dinding. Susulan daripada itu, operasi berjaya menyelamatkan kucing tersebut. Anggota juga bertindak melindungi kucing berkenaan dengan selamat menggunakan selimut semasa memecahkan tembok rumah dan kucing itu berjaya diselamatkan selepas 1 jam 45 minit terperangkap. Kucing tersebut adalah haiwan yang sama yang pernah diselamatkan di rumah dan di lubang yang sama. Polis sudah merakam keterangan pempengaruh media sosial Didi Chronicle yang membuat video parodi didakwa mempersendakan keputusan mahkamah dalam isu enactment syariah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, keterangan lelaki terbabit diambil di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT pada 10.15 pagi 15 Februari lalu. Menurutnya, sehingga 8 pagi hari ini, jumlah laporan polis yang diterima masih kekal 49 laporan polis yang dibuat di seluruh negara ke atas pempengaruh media sosial itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Manakala kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara esok untuk tindakan selanjutnya. Sebelum video berdurasi lebih 3 minit dimuat naik Didi Chronicle atau nama sebenarnya Teddy Sulaiman Rai, 43 tahun, dikecam netizen kerana didakwa mempersendakan agama dan menghina mahkamah dengan menyatakan perbuatan minum arak dan berjudi tidak akan dikenakan hukuman. Roti pasir buat isi perut. Gandum yang sudah bercampur dengan pasir terpaksa dijadikan roti. Itu ikhtiar akhir seorang ibu demi mengalas perut anak-anaknya yang menangis kelaparan. Dan walaupun tidak sampai hati, namun mereka tiada pilihan kerana krisis kelaparan yang semakin memburuk di Gaza akibat kezaliman Zionis. نمشي الحياة للأطفال ياكلوا يشربوا يعني بالذرة تاعت الدواب ونتفة طحين أبيض لقوها في الردم وعملناها بسوادها برملها بكل شيء بحصوها طب ايش نخلنا على الفاضي كله بقرش رمل. Utara Gaza ketika ini berdepan kekurangan makanan sebagaimana amaran yang dikeluarkan Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA. Lebih sadis, rakyat Palestin juga terpaksa mengisar makanan haiwan sehingga menjadi gandum untuk dijadikan roti kerana terdesak. بنشتري العلف تبع الحميرة للدواب الله يعزك وبنعجنه وريحته عاطلة وبصيبنا مغص بصيب الأولاد اسهال ونتج وبيصحوا يصيحوا جعانين من وين نجيب لهم أكل من وين نجيب لهم شرب الوضع صعب كتير. Sementara itu di Gaza City, ratusan rakyat Palestin yang terdesak untuk mendapatkan makanan terpaksa menyerbu truk yang sedang bergerak semata-mata untuk mendapatkan bekalan makanan. Di Rafah, mangsa perang dilihat membaling batu dan botol ke arah truk bantuan dengan harapan kenderaan itu berhenti dan bekalan makanan dapat diagihkan kepada mereka. Menerusi perkongsian Eye on Palestine di media sosial, kanak-kanak dilihat mencari makanan di dalam timbunan sampah akibat kelaparan. UNRWA turut memberi amaran peningkatan aktiviti ketenteraan di Rafah ketika ini turut menjejaskan penghantaran truk bantuan ke Gaza sekaligus menambah penderitaan rakyat Palestin. Dan ketika rakyat Gaza berdepan kelaparan, penduduk Israel berhimpun di persimpangan Al-Auja Nitzana di sempadan Mesir dengan Israel dan bertindak menyekat bantuan penting daripada memasuki semenanjung Gaza. Menerusi perkongsian di media sosial, warga Israel daripada ahli sayap kanan dilihat menghalang jalan berhampiran tembok yang memisahkan Israel dan Mesir. Persimpangan Nitzana adalah pusat pemeriksaan truk bantuan oleh Israel sebelum memasuki Gaza. Difahamkan ketika ini ratusan truk terkandas di jalanan berikutan proses kemasukan yang perlu melalui prosedur pemeriksaan oleh Zionis. Lintasan Kerem Shalom sebelum ini turut disekat di mana penduduk Israel menghalang laluan truk bantuan berkenaan selagi tebusan Israel tidak dibebaskan.
Dan Israel mengancam untuk menyerang bandar Rafah pada bulan Ramadan sekiranya tebusan yang ditahan oleh Hamas tidak dibebaskan. Lamaran itu diberikan Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz ketika menghadiri persidangan di Baitul Maqdis. If by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Rafah area. We will do so in coordinated manner, facilitating the evacuation of civilians in dialogue with American and Egyptian partners and to minimize the civilian casualties as much as possible. Sebelum ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nekat untuk menyerang Rafah, kononnya untuk mencapai misi menghapuskan baki batalion Hamas di Rafah. Rundingan gencatan senjata yang diusahakan AS, Mesir dan Qatar gagal dicapai apabila Israel enggan untuk menghentikan operasi di wilayah paling selatan itu. Lebih sejuta penduduk Gaza di Rafah ketika ini hidup dalam ketakutan dengan rancangan operasi darat Israel memandangkan mereka terkepung di antara sempadan Mesir dan Lautan Mediterranean. Sementara itu, Netanyahu meluluskan cadangan Menteri Keselamatan Sayap Kanan Itamar Ben-Gvir agar menyekat kemasukan penduduk Palestin ke Masjid Al-Aqsa ketika bulan Ramadan. Dan sekatan itu dilapor buka kuasa pada minggu kedua bulan depan. Berdasarkan cadangan Ben-Gvir, pihaknya mahu menghadkan kemasukan umat Islam Palestin ke Masjid Al-Aqsa. Bagaimanapun ia mendapat bantahan daripada agensi keselamatan Israel di mana sekatan itu hanya akan mengeruhkan keadaan serta membangkitkan kemarahan rakyat Palestin. Jumaat lepas, rakyat Palestin menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa buat kali pertama sejak perang dan jemaah dikawal ketat polis Israel. Sementara itu, rancangan Israel untuk melaksanakan sekatan ke atas Masjid Al-Aqsa menandakan perang agama yang dilancar Zionis yang bersifat radikal sekaligus melanggar kebebasan beribadah di masjid ketiga suci umat Islam. Cadangan itu juga menggambarkan hasrat Israel untuk meningkatkan serangan di Masjid Al-Aqsa ketika umat Islam menyambut Ramadan. Hamas dalam pada itu menyuruh penduduk Palestin di tebing barat dan Baitul Maqdis untuk membantah keputusan berkenaan. Beras putih Malaysia Madani sekat campur tangan kartel. Cadangan beras putih Malaysia Madani boleh menyekat campur tangan kartel dalam industri tersebut. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung cadangan pelaksanaan beras putih berkenaan. Namun beliau maklumkan bahawa masa ini masih belum ada sebarang keputusan dan ia akan dibincangkan dalam Jawatankuasa Menangani Harga Makanan dan Kos Sara Hidup, Mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NACOL. No, we are cutting cartel intervention. But we'll discuss this at the next NACOL meeting. Pada masa sama, beliau turut menafikan dakwaan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh yang mendakwa beras putih tempatan tidak akan ada di pasaran sekiranya cadangan tersebut diwujudkan. Terdahulu, media melaporkan kerajaan akan memperkenalkan beras putih Malaysia Madani yang akan dijual pada harga RM30 dengan berat 10 kg sekampit. Ia dipercayai berkuat kuasa bermula hari ini dan dijangka akan berada di pasaran bermula 1 Mac depan. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata pelan induk industri halal negara perlu diberikan perhatian oleh syarikat perbankan dalam menyokong agenda nasional bagi mengembangkan pasaran halal di dalam negara. Katanya pelbagai inisiatif perlu dilakukan syarikat perbankan untuk meningkatkan industri halal kerana ia mempunyai potensi yang tinggi. Kerana potensinya tinggi, ada yang mengatakan 200,000 PKS dari industri halal, 138,000 daripada 200,000 itu adalah pelanggan Maybank. Biar betul. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa pelan induk industri halal itu kita hadam dan memberi perhatian. Itu sebabnya saya fikir mengapa Dr. Muhammad Naim ada di sini.
Beliau berkata demikian dalam ucap tama sempena Majlis Pelancaran Program Memperkasa PKS My Impact SME Hub di Menara Maybank petang tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Sementara itu, Maybank komited untuk menjadi peneraju dalam industri halal negara. Jelas Maybank sehingga kini, syarikat perbankan tersebut telah membimbing kira-kira 40 pelanggan dalam perjalanan pensijilan halal di mana 10 daripadanya telah berjaya memperoleh pensijilan halal. Pengamal perubatan tradisional dan komplementari yang berdaftar di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari /PTNK 2016 /Akta 775 akan dikecualikan daripada cukai perkhidmatan 8%. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pengecualian berkuat kuasa 1 Mac tahun ini. Pengamal PTNK yang berdaftar dengan akta tersebut tidak perlu berdaftar dengan Jabatan Kastam dan seterusnya tidak mengenakan cukai bagi perkhidmatan seperti perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India, homopati, chiropraktik, osteopati dan amalan pengubatan Islam. Kementerian Keuangan juga bersetuju keputusan itu terpakai ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh pusat kesihatan atau kesejahteraan, rumah urut atau tempat yang seumpamanya yang dikendalikan oleh pengamal PTNK yang berdaftar. Ini adalah susulan keputusan agar perkhidmatan berkenaan tidak dikategorikan sebagai perkhidmatan bercukai berkuat kuasa mulai 1 Mac 2024. Hampir semua atau 97.8% daripada 361 syarikat produksi yang menggajikan pelakon kanak-kanak dan orang muda di dalam filem dan drama tidak mencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dan dapatan itu diperoleh Perangkaan Malaysia DOSM menerusi kajian pengajian pelakon kanak-kanak dan orang muda dalam filem dan drama di Semenanjung Malaysia. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata banyak syarikat tidak memiliki kesedaran keperluan mencarum untuk pelakon kanak-kanak dan orang muda. Dari kemungkinan apa yang berlaku pada ketika yang kita lihat sebelum ini, mereka tidak melihat mereka itu sebagai seorang yang dianggap penerima pendapatan breadwinner pada keluarga. Jadi mungkin dia melihat dia kalau misalnya orang dewasa, secara otomatik syarikat mungkin akan melihat kekuatan harta dan juga keperluan untuk mencarum itu. Jadi dalam konteks ini seperti yang kita nyatakan tadi, 97% itu adalah keadaan yang melihat kesedaran bahawa mereka sepatutnya juga dicarumkan untuk caruman tadilah. Jadi perkara ini antara perkara yang dicadangkan dalam kajian semasa. Jelas Datuk Muhammad Uzair, keputusan itu tidak secara menyeluruh kerana ia adalah berdasarkan kajian bersasar terhadap pelakon kanak-kanak. Selain itu, keputusan kajian turut menyaksikan 73.1% syarikat produksi yang terbabit dalam filem dan drama tidak mengetahui mengenai keperluan mendapatkan lesen hiburan awam sebelum menggajikan pelakon kanak-kanak dan orang muda. Sebanyak 52.9% syarikat tidak pernah memohon lesen, manakala 47.1% tidak pasti berkenaan permohonan lesen hiburan awam. Kajian dilakukan antara 8 Februari hingga 31 Disember tahun lalu membabitkan 361 syarikat yang menggajikan pelakon kanak-kanak dan orang muda dalam filem serta drama. Dan kajian itu turut membabitkan 27 wakil daripada setiap kementerian, jabatan, agensi, ahli akademik, persatuan majikan, kesatuan sekerja, penerbit televisyen, syarikat produksi pengarah dan penerbit filem dan bekas pelakon kanak-kanak. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.